Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Dalam video ni saya akan review sebuah smartphone baru dari Honor, which is Honor X9A, dan A tu bermaksud advance. So apa yang advance sangat pasal model ni? Kalau kita nak compare dengan previous punya model, which is Honor X9, yang tu kita akan tengok sama-sama. Tapi macam biasa, sebelum tu jangan lupa subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Jom. Sebelum kita go into detail dan cakap pasal benda lain, apa kata kita tengok dulu design dia ni. Untuk design X9A ni, Honor still kekalkan tema yang sama dengan X9. Design language dia lebih kepada matang sikit, plus dengan bezel dan chin yang nipis ada dekat X9A ni memang dia nampak premium. Untuk color option pula, dia datang dengan 3 color option, dan yang saya dapat ni color emerald green yang ada glitter punya effect. Nothing special untuk market sekarang, tapi cukup cantik. Dan dekat sini juga kita boleh nampak kamera modul yang ada dekat X9A ni seakan-akan kamera modul yang ada dekat X9, tapi dia lain sikit. Dan untuk design kamera modul dia ni, saya rasa dia agak unik kalau nak compare dengan model-model sebelum ni. So kamera modul dia ni guna triple camera setup. Dia ada 50MP wide angle, 32MP ultra wide dan 5MP depth sensor yang guna optics dari Hasselblad. And then untuk selfie punya kamera pula, dia guna 16MP wide angle. Nanti saya akan sediakan sample image dekat screen untuk korang tengok tanpa sebarang editing. Saya akan letak gambar yang raw straight dari phone ni. Beralih kepada screen pula, Honor X9A ni guna screen berukuran 6.61 inci OLED curve display dengan resolution 1080x2400p yang support 120Hz refresh rate. Jadi apa yang best sangat pasal dia punya curve display ni? Well, dia bukan macam curve display biasa. Selalunya curve display ni dia tak tahan lasak sangat dan senang pecah. So apa Honor buat? Diorang decide untuk guna kaca custom, kaca yang lebih tebal dekat curve display yang ada dekat X9A ni. Dalam masa sama menghasilkan sebuah custom curve display yang sangat kuat. Untuk nak tunjuklah betapa yakinnya Honor dengan screen yang ada dekat X9A ni, basically diorang suruh semua geng-geng reviewer ni untuk seksa smartphone ni. Tak kisahlah nak jatuhkan dia ke, nak gelik dengan kereta ke, nak buat ketuk apa-apa, buat je. Okay, memang diorang yakin yang screen ni kuat. Dan untuk consumer pula, untuk korang yang nak beli smartphone ni, diorang bagi 180 hari punya warranty. Jadi dalam tempoh 180 hari masa korang beli X9A ni, kalau screen korang crack ataupun rosak, korang boleh repair dia secara percuma. Okay, Honor akan tanggung. Dekat situ pun kita boleh nampak lah yang Honor yakin. Jadi sebagai pengguna ataupun buyer untuk smartphone ni, untuk device ni pun, of course lah kita pun akan rasa yakin juga kan. Tapi tak apa, kita akan tengok. So apa kata kita pergi seksa dia sekarang. Macam korang tengok sekarang, dekat sebelah saya ni ada beberapa buah lah. Ada buah nanas, ada buah tembikai, apple semua, walnut pun ada. Okay, yang ni kita akan cuba ketuk, cuba pecahkan menggunakan Honor X9A ni. Kita tengoklah dia rosak ataupun tak, dia punya screen ni crack ke tak. Jadi mula-mula sekali kita nak start dengan apa? Sekejap, mungkin kita start dengan buah apple. Mungkin saya tak tahu kenapa apple ni besar sangat. Okay, sekejap, kita letak dulu yang lain dekat tepi. Okay, silap. Tadi saya guna kamera belakang. Sekarang saya dah tukar kepada kamera depan. Tak tahulah footage jadi ke tak, tapi kita akan try lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa bukan phone yang rosak, tapi meja ni yang akan rosak. Okay, nampak gaya ni dah ada crack dekat buah apple. Okay, one down. Okay, so ni hasil dia. Okay, dia tak ada rosak apa-apa, tak ada calar lah. Dia still berfungsi, cuma nampak tu juice apple fresh. Fresh punya. Tapi screen dia still okay. Macam korang tengok, tak ada masalah, tak ada crack ke, tak ada discoloration ke, tak ada. Jadi sekarang kita reset balik. Okay, sekarang ni buah lai rasanya orang panggil, saya tak pasti. Kalau dekat Kelantan orang panggil buah la ataupun buah lai kot, saya tak tahulah. Sila komen dekat bawah. So buah ni memang fresh. Okay, saya baru beli je tadi. Jadi saya akan cuba pecahkan dia pula. Okay, ni hasil dia. Saya tak pernah buat kerja macam ni.
Okay, jap saya cuba tunjuk phone. Still berfungsi dengan baik. Dan ni hasil buah. Memang saya kena mengemas sekejap lagi. Okay, so dah 2 biji buah yang tewas dengan Honor X9A. Sekarang masuk untuk buah-buah yang besar pula. Okay, kita ambil tebingkai dulu. Ni confirm bersepah. Okay, jadi kita akan try kat sini kan. Okay, dengar tu. Sampai stop recording. Okay, saya kena pegang betul-betul lah. Susah. Okay, saya tak tahulah saya yang tak kuat ke tembikai ni yang terlampau kuat sampai sakit tangan saya. Okay, kita try lagi, tak apa, kita try lagi. Okay, finally. Tak tahulah korang nampak ke tak. Nah. Okay, saya habiskan, saya settlekan dulu. Okay, cukup lah tu. Jadi ni hasil dia. Okay, saya harap ni korang tak anggap ni pembaziran lah. Okay, ni untuk sains. Okay, ni eksperimen untuk nak buktikan kekerasan skrin yang ada dekat Honor X9A yang still berfungsi dengan baik. Korang tengok tu. Okay, still tak ada apa-apa, tak ada discoloration ke apa. Ada comot-comot lah sikit, tapi tak crack, still boleh guna. Okay, buah seterusnya buah nenas. Untuk buah nenas ni saya macam skeptical sikit lah, sebab boleh kata keras dan kecil, dan selalunya kalau yang kecil macam ni memang dia susah sikit lah untuk nak pecahkan. Tapi tak apa, kita akan try. Saya rasa macam buah nenas ni dia tak pecah kot. Bukan sebab phone yang tak tahan, tapi mungkin saya yang tak cukup kuat. Okay, saya tak nak pukul macam tu, saya cuba tikam je lah. Okay, so saya nak pecahkan dia, tak boleh sebab saya yang tak cukup kuat. Jadi saya cocok je dekat buah nenas. Okey lah kan? Tapi skrin dia still okey. Tak ada masalah. Tak ada defect apa-apalah. Dia ada comot-comot sikit. Okey, dia comot sikit macam saya sekarang. Tapi still berfungsi dengan baik. Okey, nampak? Dia boleh hancur dengan sangat-sangat mudah lah juga. Walaupun dia licin sikit, dia senang nak terbang, tapi still manageable. So kita try walnut pula. Okay, walnut pun tak ada masalah. Saya ingatkan yang ni yang susah, tapi actually yang ni lagi sedang compare dengan buah-buah lain tadi. Buah nenas tu yang paling keras. Okay, yang ni memang senang. So korang boleh tengok sendiri. Okay, dan skrin dia still berfungsi dengan baik. Tak ada crack, tak ada apa-apa. Dia punya screen protector yang luar ni je yang ada macam, apa pun panggil, ada macam bekas-bekas sikit. Tapi screen protector luar je lah. Yang ni boleh buka lagi. Okay, jadi saya dah bersihkan meja sikit. Jam pun saya kena buka sebab semua dah basah. Jadi saya nak buka dia punya screen protector ni. Kita akan tengok dia punya damage tu macam mana. Okay. Itu dia. Ni nampak dekat screen protector dia. Dan ni bukan screen protector special tau. Ni just yang plastik biasa je. So yang cala dia dekat dia punya screen protector je dekat sini.
Dekat sini tak ada apa-apa. Nampak? Yang ni ada comot sikit. Sekejap saya bagi nampak reflection. Nampak tu? Smooth. Okay, ni saya dah lap sikit. Korang boleh tengok. Memang tak ada apa-apa. Langsung. Tak ada cala. Tak ada kesan apa-apa. Tak ada. Okay, yang ni saya betul-betul impress. Zero scratch. Nothing. So korang tengok sendiri betapa lasaknya skrin dia ni, still berfungsi, tak ada masalah, tak ada rosak apa-apa, tak ada. Okay, semua okey lah, berfungsi dengan baik, dan dekat situ lah dia punya selling point. Okay, sebuah smartphone yang reliable, dalam masa sama tahan lasak. At first saya risau juga masa nak test dia, sebab owner cuma hantar satu unit ni je untuk review dan juga untuk nak jahanamkan dia. Jadi saya risau kalau masa tengah testing tu betul-betul rosak ke apa kan. Memang pisang lah. Tapi macam korang tengok, luckily dia still berfungsi dengan baik, no problem. Satu lagi sebab yang saya cakap main selling point untuk X9A ni ialah dia punya curve display yang tahan lasak, disebabkan chipset yang ada dekat dalam X9A ni sama je dengan chipset yang ada dekat model X9. Jadi owner still guna chipset Snapdragon 695 dengan Mali G52 dan RAM 8GB. Untuk storage ada dua option, sama ada 256GB ataupun 512GB dengan micro SD support. So korang boleh guna expandable storage. So untuk performance pun kita boleh dapat performance yang bagus untuk daily task dan juga casual gaming. Plus dengan bateri berkapasiti 5000 mAh ni memang dia boleh bertahan untuk kegunaan harian kita. Cuma sayangnya untuk X9A ni dia cuma datang dengan charger 40W sahaja, bukan 60, bukan 65 tapi 40W. Last but not least, dia punya harga, dan untuk harga ni kita orang minta maaf sangat-sangat sebab memang kita orang tak diberitahu harga official dia berapa, tapi kita orang anggarkan lebih kurang RM1,400 macam tu, mungkin lebih sikit, mungkin kurang sikit. Nak tak nak memang kena tunggu owner officially launch X9A ni baru kita boleh tahu. Persoalan dia sekarang, adakah berbaloi untuk korang nak upgrade kepada X9A ni bila dia keluar nanti? Lagi-lagi korang dah beli dah X9 hari tu, bulan 3, bulan 4, masa dia baru launch korang dah beli, tiba-tiba keluar model baru pula kan sekarang. Well, yang ni bergantung juga apa yang korang nak dekat smartphone ni. Kalau korang nak dia untuk dia punya curve display yang tahan lasak ni, yang baru ni, and then design pun baru kan, maybe korang dah bosan dengan design yang lama dan tak ada masalah lah, mungkin berbaloi kan, up to you guys. Tapi kalau korang nak upgrade dia untuk apa panggil performance punya upgrade dari segi specs dia, dan saya rasa tak berbaloi lah kan. Macam saya cakap tadi, dia guna chipset yang sama yang ada dekat X9 sekarang. Cuma disclaimer lah, yang saya dapat ni unit untuk media kan, jadi mungkin ada perubahan dekat official launch unit dari segi performance dia, mungkin specs dia ada benda yang ditukar, chipset lain mungkin, yang tu saya tak tahu dan saya tak boleh nak jamin apa-apa lah kan. Kita kena wait and see, tunggu and tengok nanti macam mana. Kalau lah contoh dia orang upgrade dari segi chipset, performance lagi bagus, mungkin pendapat saya yelah lain lah kan. Tapi kalau dia orang stick dengan chipset yang sama, dan macam saya cakap tadi lah, kalau nak beli untuk dia punya screen upgrade and then untuk design yang fresh, yang baru, dan mungkin berbaloi. Tapi untuk dia punya performance upgrade, basically tak ada pun performance upgrade tu. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, korang boleh like dekat bawah dan subscribe kepada channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan saya nak ucapkan terima kasih dekat korang yang tengok video ni sampai habis, saya hargai sangat-sangat. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Beres boh. Jumpa lagi.